والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita sedang nikmati pada hari ini merupakan pilihan dan juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah tuan-tuan kita akan mengisi masa kita yang sedikit ini, insya-Allah kita manfaatkan dengan kita mengenali adab terhadap Al-Quran melalui kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Adab ini tuan-tuan secara umumnya merupakan satu tuntutan yang perlu kita kuasai sebelum kita nak memahami apakah itu ilmu pengetahuan. Kata Imam Malik rahimahullah, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Kalau kita nak kuasai ilmu, kita kena kuasai adab. Maka dengan adab ini tuan-tuan kita akan mampu mengenal ilmu itu dengan lebih mendalam. Adab ini juga tuan-tuan kita dapat adab ini daripada hasil menuntut ilmu. Kalau kita tak menuntut ilmu tuan-tuan, kita akan dapat adab. Dia berbeza dengan akhlak. Akhlak ni adalah nilai-nilai kemuliaan yang kita dapat hasil daripada ibadah. Makin banyak ibadah kita, makin kita ke arah kesempurnaan penciptaan kita sebagai seorang manusia. Adab ini pula adalah nilai-nilai kemuliaan yang kita dapat hasil daripada kita menuntut ilmu. Oleh itu tuan-tuan, lagi kita korbankan masa untuk menuntut ilmu, lagi banyak tuan-tuan Allah akan bentuk diri kita dengan adab, insya-Allah. Lebih-lebih lagi adab berkenaan tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Adab kita dengan Al-Quran ni lagilah, kan? Nak berinteraksi dengan Al-Quran, kita tak boleh nak gunakan Al-Quran seperti mana kitab-kitab yang lain. Sebab Al-Quran ini dia merupakan kalamullah, sesuatu yang lebih tinggi daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena layan Al-Quran ni elok-elok tuan-tuan. Sebab itulah Imam Nawawi rahimahullah, setelah beliau ni betul-betul tuan-tuan habis belajar, sebelum nak mengarang kitab hadis yang besar-besar tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah menitipkan kepada kita tuan-tuan adab terhadap sumber ilmu itu, iaitu Al-Quran, melalui kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kalau kita tak dapat nak kuasai Al-Quran, kan, maka tuan-tuan kita tak akan dapat kuasai ilmu. Dengan Al-Quran, bila kita arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Orang yang buka Al-Quran ini tuan-tuan, dan juga dia ni beriman dengan bukti-bukti Allah, bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala dah bentangkan dalam Al-Quran, kan? Kita panggil statement dalam Al-Quran tu, kan, kita panggil ayah. Ayah tu tuan-tuan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dipanggil dalil ataupun bukti. Itu maksud ayah. Setiap baris yang kita baca tuan-tuan merupakan bukti. Bukti daripada apa tuan-tuan? Bukti daripada ilmu. Macam mana tuan-tuan kita mempelajari teori ilmu, mana dalil tuan-tuan? Dalam Al-Quran. Tak kira lah tuan-tuan apa pun ilmu yang kita belajar, kalau kita kaji mana sumber tuan-tuan, kita akan dapati bahawa sumber ilmu ni, sumber yang paling premier adalah Al-Quran. Baik. Dan juga Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan-tuan kita sebagai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada kita peluang
untuk kita mengkaji Al-Quran dengan lebih dalam. Kan? Orang yang tak kaji Al-Quran ni tuan-tuan, dia susah sikit dalam hidup dia nak dapat motivasi, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam 22 tahun 9 bulan tuan-tuan, mengharungi kehidupan yang penuh dengan mehnah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sangat-sangat baik. Bukan dia nak memimpin keluarga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah tugaskan dan amanahkan baginda untuk baginda ni mengurus dan juga menyebarkan agama tuan-tuan rahmatan lil alamin. Kan? Malaikat pun tuan-tuan akan duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkatan. Apatah lagi kita. Nabi sallallahu tinggalkan kepada kita tuan-tuan cukup lengkap. Nabi sallallahu tinggalkan kepada kita satu bahan manual kepada kita. Macam mana cara kita nak hidup? Macam mana kita nak menjadi insan? Macam mana kita nak jadi sebagai seorang bashar? Kan Allah sebut dalam Al-Quran pelbagai jenis dan nama untuk Allah nak maksudkan manusia ni. Ada yang Allah kata Bani Adam, untuk nak menunjukkan tuan-tuan sifat manusia dia tu. Ada yang Allah sebut sebagai bashar untuk menunjukkan sifat kemanusiaan dia. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau lapar makan, haus minum, berkahwin, kan? Kemudian Allah sebut An-Nas. Perkataan An-Nas merujuk kepada manusia untuk nak bagi tahu pun tuan-tuan keadaan manusia ni. Kemudian Allah sebut Insan. Perkataan insan untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan aktiviti manusia. Manusia ni dia tak boleh duduk diam. Dia tak macam binatang tuan-tuan. Bila Allah sebut, Allah guna perkataan An-Nas menggambarkan manusia, maknanya dia ada pekerjaan yang perlu dibuat. Manusia ni tuan-tuan, dia perlu bekerja, kan? Tentang pekerjaan pun Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Dia tak boleh tuan-tuan kena suap je manusia ni, kan? Dia perlu berusaha. Jadi Rasulullah tinggalkan kepada kita manual book untuk menjadi seorang manusia yang agung. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa dia? Contoh penciptaan manusia yang paling sempurna. Innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Puncak kepada kesempurnaan penciptaan manusia itu apa dia? Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, khuluq, kan? Allah panggil khuluq asal perkataan khalaq, kan? Allah beritahu manusia dan jin apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia ini tuan-tuan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita perlulah ambil Al-Quran tuan-tuan untuk kita jadikan sebagai sumber ilmu, kan? Kita perlu kajilah, kan? Sebab itu tuan-tuan ada kaedah untuk kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Jadi pada malam ni tuan-tuan kita akan membincangkan adab berkenaan tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan untuk kita nak menjadikan Al-Quran tu sebagai sumber. Nabi sallam dah bersabda tuan-tuan, Al-Quran itu apa dia? Dia ad-dinun nasihah. Kan Al-Quran tu kan agama tuan-tuan, kan? Apa itu agama? Maka kita boleh selidik Al-Quran. Apa yang disebut oleh Al-Quran melalui suruhan, larangan, penceritaan, sejarah dan sebagainya, itu agama. Dan kenapa Al-Quran itu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia? Kenapa tuan-tuan? Sebab Al-Quran yang bertindak sebagai manual bagi agama itu sendiri tuan-tuan adalah nasihat. Adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh siapa dia? Daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan seluruh para a'immah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita ikut modul pendidikan yang paling baik dalam membina jiwa insan itu tuan-tuan apa dia? Al-Quran. Dan terbukti tuan-tuan, Nabi sallallahu buktikan kepada kita dalam tempoh 22 tahun 9 bulan. Kita kalau ada anak tuan-tuan kan, kita tengok perkembangan anak kita tu,
daripada awal dia lahir sampailah umur anak kita 23 tahun. Kan? Adakah anak kita, tuan-tuan dan puan, menunjukkan keberhasilan dalam kita mendidik dia sebagai seorang manusia? Ada orang gagal, tuan-tuan dan puan. Ada orang gagal didik anak. Kan? Tapi Nabi SAW bukan sekadar mendidik anak, bahkan Nabi SAW mendidik manusia, sehingga tuan-tuan dan puan, hasil daripada didikan Nabi SAW itu mereka yang digelar sebagai sahabat. Allah sebut nama mereka daripada golongan Nabi. Allah kata bukan, kan? Bukan daripada golongan Nabi. Mereka ni orang yang ukhrijat linnas, yang mereka ni terlahir daripada manusia yang biasa. Tapi tugas mereka itu hasil daripada didikan Nabi SAW. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan? Mereka buat kerja Nabi. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang ke arah kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mereka juga, tuan-tuan dan puan, mampu mampu mereka ni menjauhkan diri mereka, anak-anak mereka, isteri mereka daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita, tuan-tuan dan puan, ikut modul Al-Quran ni, maka, tuan-tuan dan puan, didikan kita tu seperti didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam tinggalkan, tuan-tuan dan puan, macam mana sahabat daripada orang yang ni, kalau katalah, tuan-tuan dan puan, negara yang menjajah Rom dan Parsi. Tengok bangsa Arab, sahabat sebelum datangnya Islam, sebelum dididik dengan Al-Quran, takut, tuan-tuan dan puan, mereka nak tawan. Sebab macam tak ada tamadun. Tapi bila Nabi SAW masukkan, terapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, daripada orang yang tak berhenti bermaksiat, tuan-tuan dan puan, jadi orang yang tak boleh berhenti daripada ibadah. Daripada orang yang membenci Nabi, jadi orang yang paling sayang Nabi. Daripada orang yang nak membunuh Nabi, jadi orang yang paling melindungi Nabi SAW. Hasil daripada Al-Quran. Macam mana, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW boleh didik manusia yang dahulu, tuan-tuan dan puan, Allah sebut apa dia? Zulumat, menjadi manusia yang termasuk dalam golongan yang nur, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Nabi SAW tunjukkan dah, kan, kaedah-kaedah interaksi dengan Al-Quran. Baik. Jadi kalau kita nak mendapatkan nasihat kebaikan daripada Al-Quran ini, maka yang pertama sekali, ni, tuan-tuan dan puan, ni sepakatlah, kaum muslimin memang sependapat, sepakat, perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah kukuhkan keimanan kita kepada Al-Quran. Kukuhkan iman kita terhadap Al-Quran. Kuatkan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Nampak tak, tuan-tuan dan puan? Walaupun Al-Quran ini tak termasuk dalam rukun Islam, tapi, tuan-tuan dan puan, rukun iman, rukun nak jadi mukmin, nak jadi orang beriman, Al-Quran. Dalam rukun Islam, tuan-tuan dan puan, 5 je, Al-Quran tak termasuk. Tapi dalam rukun iman yang 6 ada Al-Quran. Sebab apa? Sebab nak jadi orang yang betul-betul mempraktikkan keislaman dia. Daripada Muslim nak jadi mukmin, syarat, tuan-tuan dan puan, salah satu di antaranya beriman kepada Al-Quran. Kalau kita tolak Al-Quran, maka, tuan-tuan dan puan, habis. Kan? Habis, tuan-tuan dan puan. Tolak Al-Quran. Ataupun, tuan-tuan dan puan, kita tak tolak secara total. Kita ambil sedikit, kita tolak sedikit. Tak jadi juga, tuan-tuan dan puan. Al-Quran ni Allah kata, dia dalam bentuk yang syumul. Dengan syumul, tuan-tuan dan puan. Syumul ni, dia bukan sekadar bermaksud keseluruhan. Bahkan, tuan-tuan dan puan, dia melengkapi. Maksud dia, kalau kita ambil secebis daripada kesempurnaan tadi, tuan-tuan dan puan, maka dia tak sempurna lah. Kan? Macam sebahagian daripada pembinaan lah. Kita buat rumah, tuan-tuan dan puan, kan? Kalau ikut syarat dia, nak jadikan dia sebagai sebuah bangunan yang kukuh, kita kena ikut ciri-ciri dia. Maka itulah ciri-ciri yang telah pun digaris pandukan kepada kita, dah ditetapkan. Jangan kita buang, tuan-tuan dan puan. Kan? Macam kenderaan kita lah, kereta kita, tuan-tuan dan puan. Kalau saya tanya, tuan-tuan dan puan, mana part dalam kereta, tuan-tuan dan puan, yang rasa tak pakai, boleh buang? Tak ada, tuan-tuan dan puan, semua part pakai.
Semua benda yang terdapat dalam kereta tuan-tuan, semua kita pakai. Kita rasa apa tuan-tuan? Alamak, seatbelt ni menyusahkan betul lah. Tak pakai berbunyi kan? Lepas tu kita pun buang tuan-tuan seatbelt tu. Maka dia akan mengurangkan kesempurnaan kenderaan yang kita bawa. Macam tu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan puan, dia bukan sahaja sempurna, tetapi tuan-tuan puan, dia menyeluruh. Kita tidak boleh ambil sedikit, tinggal sedikit. Tak boleh. Kita mesti terima keseluruhan daripada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kerana itu yang akan melengkapkan agama. Kan? Tak boleh tuan-tuan puan. Tak boleh kalau kita nak ambil sikit, tinggal sikit, tak boleh. Kan? Jadi adab untuk kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, yang paling penting tuan-tuan, kita mestilah sepakat dan juga kita mestilah beriktikad bahawa Al-Quran itu adalah keagungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh ambil leceh Al-Quran ni tuan-tuan. Kan? Tak boleh ambil leceh. Nampak tak? Tak ada Al-Quran pun boleh hidup. Macam tu tuan-tuan. Memang boleh hidup tuan-tuan, tapi kehidupan kita tu seperti yang mana Allah nak ataupun tidak. Apa gunanya hidup tuan-tuan kalau kehidupan kita itu tidak berlandaskan agama? Sama macam binatang tuan-tuan. Kan? Binatang ni tuan-tuan, kalau kita didik binatang ni, lembu tuan-tuan. Siapkan pintu kandang, masukkan kandang ikut waktu tuan-tuan, dia akan ikut tuan-tuan. Dan kalau kita tak jaga pun tuan-tuan, dia dalam lingkungan tu dia tahu waktu bila nak masuk. Ayam dalam waban tuan-tuan. Bahkan dia boleh ikut tepat padanya masa tuan-tuan, lebih hebat daripada manusia mematuhi waktu. Binatang pun tuan-tuan boleh ikut peraturan. Tapi kenapa binatang tuan-tuan, dia tidak termasuk dalam golongan yang Allah janjikan syurga berbanding dengan manusia tuan-tuan? Kalaulah kita ni tuan-tuan, manusia ni hidup, pagi pergi kerja, petang balik kerja, malam tuan-tuan tidur. Macam itulah hari-hari tuan-tuan. Bangun besok kerja, petang balik, malam tidur. Itulah tuan-tuan kerja kita. Tanpa kita isi dengan agama, maka tuan-tuan, mana lagi hebat kehidupan ni tuan-tuan? Tangga kita yang ikut maksud kehidupan kita. Kalau tak ada agama tuan-tuan, tak bermaksud, tak ada tujuan hidup kita. Jadi macam mana kita nak beragama? Dengan Al-Quran. Macam mana kita mengaku kita beragama sedangkan kita ambil leceh Al-Quran? Ada tak ada sama, ada ke tak ada sama Al-Quran ni? Tak boleh. Al-Quran ni tuan-tuan, dia mesti menuntut kepada keimanan terhadap Al-Quran. Mana? Itu tuan-tuan bab sakit baru cek Al-Quran. Itu. Kan? Semayang tak nak, puasa tak nak, kan? Tiba bila sakit tuan-tuan, doktor kata dah tak ada harapan dah ni. Bila cari ustaz-ustaz yang boleh ruqyah. Boleh ruqyah tuan-tuan. Waktu tu pandai pula tuan-tuan beriman dengan Al-Quran. Kan? Mana? Tapi dalam bab lain tak. Al-Quran ini menuntut untuk kita yakin terhadap setiap huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Tak boleh tinggal, tak boleh. Kita tak boleh ambil sikit, tinggal sikit, tak boleh. Kan? Jadi kita memang wajib ke atas kita tuan-tuan untuk mengakui Al-Quran adalah sesuatu yang agung, yang lebih agung daripada makhluk. Tak boleh samakan macam makhluk. Macam makhluk ya tuan-tuan. Ada ke tak ada, tak memberi apa-apa manfaat. Kan? Makhluk, kan? Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan, tak ada Al-Quran, maka tuan-tuan tidak akan Allah menciptakan alam semesta ni. Jadi Al-Quran ni merupakan din, agama, maksud kehidupan kita. Atas sebab itu jugalah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar para rasul dan anbiya alaihi salatu wassalam kepada kita untuk menunjukkan cara yang paling tepat untuk kita berkehidupan. Dan kehidupan itulah tuan-tuan yang para rasul dan nabi ambil daripada kitab-kitab yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Dan mereka sependapat bahawa siapa yang mengingkari satu huruf daripadanya yang telah dipersetujui
atau menambah satu huruf yang tidak pernah dibaca oleh seorang pun sedang dia mengetahui hal itu, maka dia kafir. Kan? Al-Quran ni tuan-tuan, Allah sebut apa dia? Zalikal kitabu la raiba fih, kata Allah. Zalikal kitab la raiba fih. Allah gunakan perkataan raiba nak menunjukkan apa tuan-tuan? Dia bukan sekadar tak syak kan? Bahkan tidak ada sesuatu yang boleh meragukan Al-Quran. Itu maksud perkataan raiba. La raiba fih, kata Allah. Betul? Bila kita beriman dengan perkataan ini tuan-tuan, hudal lil muttaqin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan naikkan darjat dia kepada golongan yang muttaqin. Baik. Kita ni tuan-tuan, bila Allah bagi nikmat banyak sikit, kan? Ilmu banyak sikit, pangkat banyak sikit, tuan-tuan, kita dah mula lupa, kan? Ni Allah dah sebut, tuan-tuan. Allah dah bagi tahu peringatan kepada kita. Kita baca tiap minggu surah Yasin, tuan-tuan. Tiap minggu kita baca. Kami malam Jumaat kita baca. Ada satu ayat, tuan-tuan, ayat yang ke-77. Allah sebut apa? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Fa idza huwa khasimun mubin. Allah suruh kita muhasabah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, kata Allah. Kau tak nampak ke, kata Allah? Tengok keadaan manusia. Khalaqnahu min nutfatin, kata Allah. Allah guna perkataan insan, tuan-tuan. Awalam yaral insan, kata Allah. Iaitu manusia yang dah mendapat nikmat macam-macam daripada Allah. Allah dah bagi dia harta yang banyak, Allah bagi dia kesihatan, Allah bagi dia kedudukan, tuan-tuan. Golongan-golongan macam ni, tuan-tuan, Allah sebut suruh muhasabah. Khalaqnahum min nutfatin. Yang mana mereka itu dulu Allah jadikan daripada, Allah pancarkan daripada setitis air, tuan-tuan. Yang kita panggil sebagai air mani. Punya hino air ni, tuan-tuan. Kita campak ayam pun ayam tak nak makan. Kan? Hino, tuan-tuan. Dengan kuasa Allah, daripada setitis air mani tadi, Allah bentuk jadi manusia. Kita masih nak sombong lagi. Dan Allah kata, tuan-tuan ni, awalam yaral insan, kata Allah, anna khalaqnahu min nutfah, kata Allah. Kami jadikan mereka itu daripada setitis air mani. Tapi bila mana mereka dah menjadi insan, dah dapat banyak kenikmatan daripada Allah yang Allah pinjamkan, mereka jadi apa? Maka idza, mereka jadi khasim, pembangkang, mubin, daripada sesuatu yang Allah dah jelaskan kepada manusia. Allah dah bagi tahu dengan jelas, Al-Quran la raiba fih, kata Allah. Kan? Hukum dia jelas. Al-Quran ni, tuan-tuan, kalau hantar macam mana hebat pun orang untuk berdalih dan mencari kesilapan dalam Al-Quran, kita tak akan jumpa. Al-Quran ni, tuan-tuan, Allah jaga. Tidak bertambah satu huruf pun, tidak terkurang satu huruf pun, kata Allah. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila kita jadi hebat, kan? Ilmu banyak sebagai contoh, tuan-tuan. Oh, kita pun kata Al-Quran ni ada yang kurang ni, tuan-tuan. Nampak tak? Padahal Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, awal-awal kita baca, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Kita baca dah. Al-Quran ni tidak ada sebarang keraguan. Raib ni, tuan-tuan, dia ni atas daripada syak. Nampak? Kan? Syak ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Itu kita syak. Kan? Tapi Allah nak bagi tahulah, tuan-tuan, yang takkan jumpa. Takkan jumpa, tuan-tuan. Bahkan orang yang nak melawan Al-Quran ni, tuan-tuan, dia perlu menguasai bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Kan? Tuan-tuan, tahu tak apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita
Yang Al-Quran itu dalam bentuk apa dia tuan-tuan? Dalam bentuk yang hebat. Kalau kita alihkan satu huruf, walaupun huruf tu tuan-tuan dia ada tapi tak ada fungsi. Kita nampak tuan-tuan kan? Huruf tu tuan-tuan dia ada tapi kita tak baca. Dia akan mengubah keseluruhan daripada maksud. Tuan-tuan tahu kan? Huruf alif yang dihazafkan tu ada bulat tuan-tuan. Kafaru kan? Tuan-tuan keluarkan perkataan kafaru. Kafa, ra, waw, alif, hamzah yang dihazafkan tu. Tuan-tuan buang alif yang tak pakai tu. Contoh kita cakap itu tak pakai kan? Yang ada pada tulisan tapi tak ada pada bacaan tu, tuan-tuan keluarkan. Tuan-tuan pergi tanya orang yang hebat dalam bahasa Arab. Apa maksud dia? Berbeza dengan kalau ada alif yang ada pada tulisan, tak ada pada bacaan tadi. Nampak tak tuan-tuan? Berbeza tuan-tuan. Huruf waw sebagai contoh tuan-tuan. Waw ni tuan-tuan ada 5 jenis huruf waw saja. Kan? Perkataan inna dengan laqad sama. Tapi bila mana Allah nak menunjukkan kehebatan ayat ni tuan-tuan, Allah guna perkataan walaqad berbanding inna. Ni tuan-tuan Al-Quran. Kan? Perkataan Allah sajalah tuan-tuan. Kalimah Allah je tu tuan-tuan. Tuan-tuan cuba keluarkan tuan-tuan. Cari mana kesilapan yang terdapat dalam kalimah Allah. Qul huwallahu ahad kata Allah. Kan? Punya hebat tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala menyusun balaghah terdapat dalam Al-Quran. Perkataan ahadun dalam kalimah ahad pada ayat qul huwallahu ahad. Kenapa Allah tak gunakan perkataan wahidun? Qul huwallahu wahidun. Kenapa tuan-tuan? Padahal satu juga. Kan? Kenapa Allah guna perkataan ahad? Kalau Allah guna perkataan wahidun, bermaksud satu. Kalau Allah guna perkataan ahad, pun satu juga. Apa beza tuan-tuan? Wahid, sebelum satu ada sifar, selepas satu ada dua. Maknanya dia ada sebelum dan selepas. Berbeza kalau Allah guna perkataan ahad, yang bermaksud satu-satunya kata Allah. Tak ada sifar, tak ada dua, tak ada sebelum, tak ada selepas. Ini baru satu perkataan tuan-tuan. Kan? Beza perkataan an-najmu, bintang, dan juga buruj tuan-tuan. Apa beza dia? An-najmu, Allah menggambarkan kehebatan Allah melalui apa dia? Melalui bintang-bintang. Dan Allah tunjukkan sifat bintang yang tergantung, boleh jadi dia boleh jatuh. Tapi bila mana Allah menggambarkan bintang dalam surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj kata Allah. Allah bersumpah demi langit yang mengandungi macam-macam benda yang terpancar, termasuk bintang, bulan dan sebagainya. Gugusan-gugusan bintang. Itu nak menggambarkan pun tuan-tuan. Bukan sekadar Allah ni bukan sekadar hebat, bahkan apa yang Allah jadikan itu tuan-tuan memberi 1001 manfaat. Orang yang tersesat jalan, baik di darat maupun lautan tuan-tuan, tengok bintang. Kan? Kita tuan-tuan kaji bintang, tengok bintang macam dokek tuan-tuan. Padahal bintang tuan-tuan dia melepasi garisan langit. Yang jauh tuan-tuan lebih jauh di antara kita dengan matahari. Di belakang lagi tuan-tuan. Kan? Tetapi tuan-tuan pancarannya itu tuan-tuan masih lagi bersinar dan tidak akan pernah pudar. Nampak tuan-tuan? Beza. Perkataan apa lagi tuan-tuan? Perkataan iqra dengan perkataan tilawah, utlu dalam seperti contoh tuan-tuan dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq, dan juga tuan-tuan perkataan utlu pada surah Al-Ankabut ayat 45. Kedua-duanya bermaksud bacalah, iqra baca, utlu pun baca. Tapi bila Allah sebut dalam satu-satu kalimah, Allah nak menggambarkan iqra, baca saja tanpa ketahui apa isi kandungan Al-Quran. Bahkan kalau bila mana Allah sebut tilawah ataupun utlu, dia bukan sekadar baca, tetapi juga dituntut untuk kita mengkaji, memahami serta amalkan isi kandungan Al-Quran. Di awal-awal keislaman, kalau Allah nak perintahkan baca, maka Allah guna perkataan iqra. Tak faham pun tak apa, baca jelah. Bila dah lama-lama tuan-tuan turun Islam tu mudah difahami, maka Allah guna perkataan utlu. Allah tuntut lebih daripada memahami.
Kan? Siapa kata tuan-tuan dan puan satu huruf dalam Al-Quran tidak menggambarkan apa-apa? Tak. Kan? Betul dalam hadis tuan-tuan dan puan, kan? Dalam hadis. Kalau kita salah baca suratul Fatihah dalam solat, solat yang wajib, kan? Solat fardu. Maka habis tuan-tuan dan puan solat itu. Dia akan merosakkan rukun. Tak? Ubah satu tuan-tuan dan puan. Kan? Oleh itu tuan-tuan dan puan kita kena faham. Belajar tuan-tuan dan puan. Kita nak baca Al-Fatihah ni tuan-tuan dan puan, bukan sebab kita nak mengenali, bukan sekadar untuk kita nak mengenali hukum, kan? Tetapi tuan-tuan dan puan untuk kita nak mengenali dengan lebih detail supaya tuan-tuan dan puan kita mampu beramal dalam keadaan yang sempurna. Kan? Macam kalau contoh tuan-tuan dan puan saya mengajar, kan? Saya akan tak bagi, saya akan betulkan mana-mana orang yang masuk dalam solat tuan-tuan dan puan berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagi saya itu salah. Kan dari sudut nahwu pun salah tuan-tuan dan puan. Kalau kita i'rab perkataan alaihim yang pertama tuan-tuan dan puan, itu kan majrur, dia berakhir dengan baris bawah. Mana dia berhenti tuan-tuan dan puan? Kan? Kalau nak berhenti boleh pada alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti. Ambil balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan? Bab macam tu. Kan cipta ilmu nahwu ni yang terdapat dalam bahasa Arab ni, dia ambil daripada mana kaedah tu? Daripada Al-Quran. Kan? Kalau tak terbit tuan-tuan puan ilmu nahwu daripada Al-Quran, sampai sekarang tuan-tuan puan kita masih membaca Al-Quran tanpa baris. Betul. Jadi apa lagi tuan-tuan puan yang perlu kita buktikan? Ini kita baru buktikan Al-Quran, keagungan Al-Quran melalui perkataan tuan-tuan puan, melalui baris. Ini belum tuan-tuan puan kita jumpa para ahli mufassirin. Kan? Belajar ilmu tafsir dengan mereka tuan-tuan puan. Kan? Lagilah banyak kita dapat, kan? Masya-Allah. Kan? Jadi kita tak boleh tuan-tuan puan nak menambah satu huruf ataupun kita nak mengurangkan satu huruf, tak boleh. Imam Al-Hafiz Abdul Fadl Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, ingatlah bahawa siapa yang meremehkan Al-Quran atau sebahagian daripadanya, atau memakinya, atau mengingkari satu huruf daripadanya, atau mendustakan suatu hukum atau khabar yang ditegaskan di dalamnya, atau membenarkan sesuatu yang dinafikannya, atau menafikan sesuatu yang ditetapkannya, sedang dia mengetahui hal itu, atau meragukan sesuatu dari hal itu, maka dia telah kafir berdasarkan ijma' muslimin. Kan? Tuan-tuan, kan martabat bila mana kita menolak Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika muzalimun. Asas dia tuan-tuan, kita tolak Al-Quran, kita zalim. Senang tuan-tuan. Zalim. Orang yang tolak Al-Quran itu zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Oleh itu tuan-tuan, kalau kita dah Islam ni tuan-tuan, kita kena kuatkan keimanan kita, dan kita tuan-tuan perlu berpaksikan kepada Al-Quran. Kalau kita nak mendapatkan manfaat daripada Al-Quran lah, perkara pertama yang kita perlu buat tuan-tuan adalah mengagungkan Al-Quran. Macam mana kaedah tuan-tuan untuk kita mengagungkan Al-Quran? Kan? Macam mana kita agungkan Al-Quran? Saya ni ustaz, saya sangat-sangat agungkan Al-Quran. Saya akan letak Al-Quran di tempat yang paling tinggi, dia kata. Tinggi tuan-tuan. Kan? Setahun pun saya nak ambil. Kan? Tinggi. Kan tak? Punya kita mengagungkan Al-Quran. Padahal tuan-tuan, nak mengagungkan Al-Quran bukan kaedah macam tu. Kita mengagungkan Al-Quran dengan tuan-tuan kita melebihi amalan Al-Quran berbanding amalan-amalan dunia yang lain. Baca Al-Quran tuan-tuan, baca Quran. Jangan kita ambil remeh tuan-tuan amalan membaca Al-Quran, walaupun sedikit tuan-tuan. Banyak tuan-tuan hadis berkenaan tentang amalan membaca Al-Quran saja. Di antara tuan-tuan yang bisa sebut apa dia? Iqra'ul Quran, kata Nabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, kan? Iqra'u, kata Nabi. Baca banyak kali, jadikan amalan. Fa innahu, kerana pembacaan dan juga amalan membaca Al-Quran itu, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat,
syafi'an li ashabi, dan dia akan menemani orang yang membaca Al-Quran seperti menemani sahabat dia. Dia akan duduk dengan kita, tuan-tuan. Esok bila kita mati, tuan-tuan, semua amalan akan ke tepi. Dia akan menyerahkan urusan berkenaan tentang soal jawab kepada malaikat dalam kubur. Solat kita akan ke tepi, puasa kita akan ke tepi, zakat akan ke tepi, tuan-tuan. Tapi ada satu amalan yang mana, tuan-tuan, dia akan menjadi syafi'an. Syafi' ni pun, tuan-tuan, wasyaf'i wal wat. Apa dia? Dia ni kata lawan bagi perkataan wat. Witir maksud dia ganjil, syafi' maksud dia ganda. Dia jadi peneman. Maksud peneman, tuan-tuan, sama ada kita susah, senang, sakit, tak sakit, tuan-tuan, dia akan ada bersama ni. Itu maksud teman. Jadi Al-Quran dia akan jadi syafaat, dia akan jadi peneman. Daripada awal kita masuk kubur sampailah, tuan-tuan, kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dia akan teman sampai masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka, tuan-tuan, dalam kubur nanti, tuan-tuan, Al-Quran ni akan duduk di samping kita. Dia akan tanya, kamu panas ke? Jangan risau, aku tolong sejukkan. Kamu takut ke? Jangan risau, aku temankan. Kamu gemetar ke? Jangan risau, aku akan tenangkan. Tuan-tuan, ni kehebatan membaca Al-Quran. Sama ada kita faham ataupun tidak. Sebab perkataan Nabi itu Iqra, baca, sama ada kita faham ataupun tidak. Amalan membaca Al-Quran. Kita tepuk dada, tuan-tuan, tanya, satu hari berapa jam kita baca Al-Quran? Satu hari berapa jam kita baca Al-Quran? Betul? Kalau kita lah, tuan-tuan, dapat membudayakan, carilah, tuan-tuan, 10 minit satu hari. 10 minit, tuan-tuan, satu hari. Kita duduk mana-mana tempat, mana isteri dan anak kita nampak kita baca Quran, tuan-tuan, kita duduk kat depan sebagai contoh, tuan-tuan. Kalau kita tahulah, tuan-tuan, isteri dengan anak kita rajin tengok TV, duduk depan TV, tuan-tuan, 10 minit baca Quran depan anak-anak, tuan-tuan. Anak-anak, tuan-tuan, dia akan mula selesa. Bila dah selesa, tuan-tuan, dia akan ikut, kan, membudayakan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran. Dan, tuan-tuan, mukjizat Al-Quran itu dengan pembacaannya saja, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kehidupan manusia 360 darjah. Orang yang membudayakan Al-Quran dalam rumah, tuan-tuan, Allah akan tutup lubang-lubang maksiat tu, Allah akan tutup. Mana-mana punca yang masuk dalam rumah kita, punca maksiat, tuan-tuan, yang masuk dalam rumah kita tu, Allah akan tutup. Akibat daripada pun, tuan-tuan, dia daripada apa? Sebab kita baca Al-Quran dalam rumah. Baca, tuan-tuan, Quran 10 minit di satu hari. Dalam 24 jam, tuan-tuan, ambil 10 minit. Kan? Kita ada masa lagi, tuan-tuan, ada balance lagi masa, tuan-tuan. 23 jam 40 minit kita ada. Nampak? 10 minit, tuan-tuan. 10 minit je. Kurangkan, tuan-tuan. Contoh, kalaulah masa kita satu hari, tuan-tuan, ngajin tengok handphone, tuan-tuan, kan? Sekarang ni ke handphone pun kita boleh download Al-Quran. Bukalah, tuan-tuan, Al-Quran. Boleh, tak ada masalah, tuan-tuan. Kita buka, kan, Al-Quran. Kalau contoh, tuan-tuan, rasa lah banyak sembahyang sunat, kat rumah banyak solat sunat, ikut pendapat mana, kan? Banyak kaedah, tuan-tuan, untuk kita nak baca Quran. Tapi, tuan-tuan, masya-Allah, Quran ni kan, dia ni menarik rahmat Allah. Rahmat ni kan, tuan-tuan, sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk kita dapat, tapi paling susah untuk kita minta. Itu rahmat lah, kan? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair, tuan-tuan, apa dia? Nak dibandingkan dengan dosa kita serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu rahmat dalam mengampuni dosa kita, kan? Dosa kita, tuan-tuan, nak dibandingkan dengan rahmat. Kalau kita pergi ke laut, tuan-tuan, kita cucuk laut tu dengan jarum, kita angkat, titisan yang terdapat daripada hujung jarum, tuan-tuan, itu dosa kita. Selebih, seluas-luas, tuan-tuan, semua rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Allah sebut, tuan-tuan, kul ya ibadiyallazina asrafu, kata Allah. Ni Allah bagi tahu, tuan-tuan, Allah sebut kul ya ibadiyallazina asrafu, kata Allah. Asrafu ni maksud apa? Golongan israf bermaksud, tuan-tuan, orang yang melampaui batas. Ada sifat taukid ke situ. Israf, kata asrafu, kata Allah, yang melampaui batas. Yang dosa yang dibuat, tuan-tuan, bukan calang-calang dosa, tuan-tuan, kan?
Macam mana Allah mengampunkan para sahabat, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, sebelum kedatangan Islam ni, diorang buat dosa besar-besar, tuan-tuan. Kalau setakat membunuh, tuan-tuan, membunuh tu benda biasa. Tapi tuan-tuan, minum arak daripada tengkorak orang yang dibunuh sebagai tanda kerakyatan itu luar biasa. Israf. Berjudi haram, dosa besar, tuan-tuan. Kan? Tapi berjudi mempertaruhkan anak dalam kandungan wanita yang masih hidup. Nak tahu, tuan-tuan, siapa menang ataupun kalah, bolah perut perempuan tu hidup, tengok jantina. Itu israf. Allah sebut, tuan-tuan, kul ya ibadiyalladzina asrafu, kata Allah, banyak mana pun dosa kita, la taqnatu min rahmatillah, jangan kita ni berputus asa daripada rahmat Allah. Kan? Tak kira, tuan-tuan, dosa kita. Jangan, tuan-tuan, kita terhalang taubat kita dengan dosa. Kan? Macam ni Imam Ghazali rahimahullah mengajar kita, tuan-tuan, untuk taubat. Kan? Mula-mula, tuan-tuan, dapatkan satu hari, tuan-tuan, istighfar 100 kali. Satu hari, tuan-tuan, 100 kali buat. Cuba buat dulu. Kan? Kalau kita, tuan-tuan, susah benar lah nak buat amalan taubat ni, kan? Amalan taubat ni, tuan-tuan, tak semestinya solat. Kalau tuan-tuan berpuasa, niatkan untuk taubat pun tak ada masalah, tuan-tuan. Sebab, tuan-tuan, sunat taubat, tuan-tuan, dia sunat yang muqayyad. Kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan, sedekah tu, tuan-tuan, niat untuk taubat, tak ada masalah, tuan-tuan. Apa-apa amalan, tuan-tuan boleh sandarkan dengan taubat. Kan? Tak ada masalah, tuan-tuan. Jangan kita ingat solat, kalau taubat kena solat dia. Tak. Kan? Oleh itu, tuan-tuan, kita perlu ingat. Kalau kita nak taubat, tuan-tuan, gunakan apa-apa amalan, kita sandarkan dengan taubat. Tak ada masalah. Imam Ghazali, tuan-tuan, ajar, kalau nak dokek, tuan-tuan, dengan taubat, maka apa dia? Kita istighfar 100 kali, tuan-tuan. Tengah bawa kereta, tuan-tuan, tengah masak sebagai contoh, tuan-tuan, istighfar 100 kali. Bila kita dah lama-lama, tuan-tuan, hati kita dah jadi ringan, kan? Waktu, tuan-tuan, taubat. Taubat ni penting, tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kan? Tubu. Kita kena taubat, tuan-tuan. Itu merupakan perintah Allah. Tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan tengok mana-mana ayat yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kan? Selepas tu, tuan-tuan, Allah akan letakkan amalan soleh. Sebagai contoh, tuan-tuan, surah Al-Baqarah, kan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, kata Allah, kan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Kan? Dengan apa, tuan-tuan? Dengan riya, sebagai contoh. Itu di antara amal-amal soleh. Dalam surah Al-Maidah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tepatilah janji kamu. Kan? Mana-mana perkataan yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka, tuan-tuan, selepas itu adanya bentuk amal soleh. Sama ada, tuan-tuan, dalam bentuk amal soleh yang perlu ditambah ataupun perlu dikurangkan. Itu, tuan-tuan, kita tengok ada 68 tempat dalam Al-Quran. Mana maksud, tuan-tuan, ada 68 amal-amal soleh. Kalau kita mampu buat, tuan-tuan, maka itu salah satu syarat untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk syurga dua. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kan? Baik. Okey, jadi, tuan-tuan, itulah. Itu maksud, tuan-tuan, kan? Kita dah nampak sedikit, tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Al-Quran. Maka, tuan-tuan, oleh itu, tuan-tuan, kita yang tak reti bahasa Arab ni pun, tuan-tuan, kita mampu mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada Al-Quran. Bukan semua ayat Al-Quran, tuan-tuan, Allah menggunakan majaz. Bukan semua yang terdapat dalam Al-Quran tu Allah gunakan sebagai apa? Allah gunakan qiyas untuk nak menerangkan kepada kita. Kan? Dalam bab amalan, tuan-tuan, tak ada. Dalam bab amalan, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tak tunjukkan qiyas pun. Contoh, tuan-tuan, apa amalan, tuan-tuan? Ambil wudu sebagai contohnya. Kan? Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah sebut pun, tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kan, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ilal
wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kalau kita buka terjemahan tuan-tuan, itu dengan jelas Allah sebut tuan-tuan kaedah untuk mengambil wudu. Kan? Muka dengan tangan guna kaedah ghasala. Kan? Kepala dengan kaki guna kaedah masaha. Kan? Masaha tu bermaksud menyapu. Wasala tu bermaksud tuan-tuan kita menadah. Kan? Untuk basuh muka dalam wudu tuan-tuan. Allah sebut faghsilu wujuhakum, buka paip tuan-tuan tadah. Faghsilu tu masuk ghasala. Kan? Lepas tu tangan pun macam tu juga, daripada hujung kan Allah sebut tuan-tuan. Apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku, lebihkan sikit kan. Maknanya tuan-tuan buka paip juga istidraj yang Allah berikan kepada Dajjal tuan-tuan dalam masih. Kalau kita sakit tuan-tuan, dulu Nabi Isa AS siapa sakit kepala tuan-tuan, sapu kepala elok. Sakit mata, sapu tuan-tuan elok. Sebab tu nama tuan-tuan Isa al-Masih. Itu juga dengan Dajjal tuan-tuan. Dajjal pun akan buat benda yang sama tuan-tuan untuk nak mengaburi iman kita. Macam tu. Tak semua tuan-tuan Al-Quran yang memerlukan majaz. Ada juga dalam bentuk hakikat. Oleh itu tuan-tuan, sama-sama tuan-tuan, kita inilah mula menaikkan semangat kita untuk mengkaji Al-Quran, insya-Allah. Ya. Kalau kita baca Al-Quran sedekah untuk orang yang bukan Islam, hukum tak boleh. Tak boleh. Al-Quran untuk orang yang Islam saja. Untuk orang Islam saja. Tak boleh. Tak boleh. Sebab Al-Quran ni tuan-tuan, dia bermanfaat untuk orang yang Islam saja. Kan sebab itu tuan-tuan, syarat untuk kita nak dapatkan manfaat Al-Quran adalah iman. Beriman kepada Al-Quran. Kalau contoh tuan-tuan, kita nak ruqyah, itu lainlah kan, untuk dia sakit sebagai contohnya kan. Ruqyah untuk hilangkan sakit tu, tak ada masalah, baik orang bukan Islam ataupun Islam kan. Tapi kalau kita nak sedekahkan amalan pembacaan Al-Quran kepada orang bukan Islam, maka tidak akan bermanfaat. Itulah. Tak boleh. Kecuali kalau di Islam lah. Islam boleh. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itu saya perkongsian pada malam ini yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang atas kelemahan dan kekurangan ilmu saya. Ma asabaka min sanati fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika, ma arsalnaka illa rasulan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.